Assalamualaikum, jumpa lagi hari ini. Minggu, walaupun cuti, kita tetap belajar. Minggu lepas kamu dah belajar, kamu semua dah belajar, awak semua dah belajar tentang peribahasa. Okey? Peribahasa kebanyakannya seperti yang saya sebut ada dua perkataan. A dan B, sekangkang kera, ambil berat, berganding bahu. Kadang-kadang jumpa tiga perkataan, tapi untuk tahun 4 sebolehnya awak cari peribahasa yang hanya ada dua perkataan. Nak cari lebih pun tak ada masalah, tapi seboleh-bolehnya dua lah. Sebab itu adalah untuk tahun 4. Jangan buat yang susah-susah. Okey, kita dah selesai dan di sini saya nak tunjuk sedikit beberapa contoh secara rambang hasil kerja kawan-kawan kamu. Okey, kita tengok dekat dalam Google Classroom mereka dah hantar. Total semua 19 dah sign, 8 dah hantar, 8 dah grade, ada 7 lagi yang belum saya semak. Okey. Ada yang kreatif juga menjawab kerja kita yang lepas, ada yang lebih kurang okey dan ada juga yang salah. So saya nak tunjuk satu dua saja saya rambang ni, saya tak tahu apa hasil kerjanya, saya belum mark hari ni baru saya nak mark dan anda mungkin tengok. Kalau ada kesalahan kita akan perbetulkan. Dan bagi ibu bapa atau guru yang nak tahu bagaimana kita nak menyemak dengan dalam Google Classroom, mungkin ini boleh jadi panduan sedikit. Tapi kebanyakannya guru dah tahu. Okey, saya pilih secara rambang, saya pilih ini. Okey. Peribahasa. Aktiviti yang lepas, ingat, kita nak buat peribahasa dalam bentuk permainan, letak gambar dan kita suruh kawan-kawan kita teka. Dan akhirnya kita kena buat ayat. Okey. Secara keseluruhannya, kerja ni tak lengkap sebab tidak ada ayat. Saya minta buat peribahasa dan buat ayat. So, tak lengkap. Okey, siapa ni? Muhammad Azib, tak lengkap kerja. Tapi kita tengok peribahasa. Batu api, okey. Air muka, bagus, cantik. Ini bertikam lidah, ya, bagus. Kreatif. Buah tangan, okey, boleh diterima. Buah tangan. Hati batu, yes, boleh terima. Okey. Semuanya betul. Tapi sayang kerja tak lengkap sebab tidak ada buat ayat. So saya bagi sini tidak melengkapkan tugasan. Okey, tidak melengkapkan tugasan. Daripada band 1 sampai band 6 untuk hasil kerja ini saja saya bagi dia 3 sebab dia paras-paras lepas kerana tak lengkap. Okey, kita post dan kita return. Guru-guru harus tekan return untuk membolehkan murid mendapat markah mereka, mendapat semakan guru. Kalau cikgu hanya tekan post, tekan markah tapi tak return, murid-murid tak dapat hasil kerja mereka yang disemak. Okey. So, satu dah hilang, maksudnya dah masuk kepada graded. So, lagi satu saya nak semak secara rambang saja. Mana saya nak tengok? Yang ini kot. Okey, ini dah graded. Oh, dah ada graded. Okey, dah graded tak payah. Kalau dah graded ni maknanya dah buat. Mungkin dah hantar kali kedua ke apa semua. Ni nampak ni, dia hantar kali kedua. Saya telah membuat pembetulan. Nampak? Okey, maknanya kita boleh bagi murid yang dah graded dan dia hantar semula, kita boleh upgrade markah dia. Cikgu-cikgu semua, ibu bapa, kita boleh upgrade markah dia. Untuk student juga ingat tahu, kalau awak nak dapat markah lebih, kalau buat pembetulan kena hantar semula. Baru dapat markah tambahan. Okey. Ni markah saya dah komen pertama dia dapat hanya 1.6 iaitu band 1 sebab tak lepas, ada banyak kesalahan dan dia dah komen sini dia kata dah dapat pembetulan. So kita tengok pembetulan dia. Mabuk laut, okey. Perang mulut, okey, cantik, bagus. Bermuka dua. Bolehlah bermuka dua. Terang hati pun bolehlah, boleh terima. So sekarang kita tengok ayat dia Kakak tidak suka menaiki feri kerana dia mudah mabuk laut. Bagus, ayat ni okey, boleh diterima. Daun pokok rambutan menjadi punca perang mulut antara Mak Temah dan Mak Siti. Bagus. Daun pokok pun menjadi punca perang mulut kan. Patutnya lebih bertoleransi. Hamzah bermuka dua kerana sekejap dia menyokong kita dan sekejap dia menyokong pihak lawan. Boleh diterima. Mudah sungguh mengajar Sarah menganyam Tika kerana dia terang hati. Bagus, ayat tu betul. Gara-gara aktiviti lintah darat, okey. Kehidupan penduduk di kampung itu masih lagi dalam kemiskinan. Wah, baik. Tahniah. Pembetulan dia bagus, tahniah.
Mungkin kerja ni dibantu oleh ibu bapa, tak apa sebab memang kita dalam PKP, ibu bapa boleh bantu. Saya harap ibu bapa hanya membantu bukan membuat 100% ya. So dia ada penambahan, kita bagi dia 4. Band 4 maksudnya dia dah dapat peningkatan daripada band 1 1.67 menjadi 6.7. Markah penuh 10 saja. Okey. Band 1 sampai 6 ni tidak menggambarkan keseluruhan pencapaian ya, hanya untuk this particular saja. Okey. So jangan masuk takkan ini band 6, bukan pencapaian keseluruhan sepanjang tahun. Untuk this particular topic, this particular tajuk, itulah pencapaian dia. Okey, minum dulu. Air lemon. Okey, itulah hasil kerja awak yang lepas. So hari ini kita nak pergi jauh lebih sikit. Kita dah buat hasil kerja ni iaitu peribahasa. Now kita nak pergi next. Tata bahasa pula. Okey. Tata bahasa ni termasuklah tanda bacaan, imbuhan, itu semua tanda tata bahasa, okey. Okey, pertama. Ini adalah petikan pertama yang mana yang dia punya moral atau punya intipati petikan ini ialah yang tua dihormati, yang muda disayangi. Maksudnya orang muda, awak orang muda kena hormat orang tua. Orang yang tua macam saya pula, macam mak ayah awak, kena sayang dengan orang muda. Kalau dua-dua tu berjalan, semua akan jadi baik. Okey? Bukan tak ada buat salah, ada buat salah tapi kita tegur dengan hormat. Bukan tak ada buat salah, tapi kita masih sayang dia. Kita hanya salahkan dia kerana perbuatan dia. Bukan kita benci orangnya, kita benci perbuatan dan kesalahan dia saja. Okey? Okey. Dalam petikan ini, nanti awak baca ya, sebab saya tak nak baca untuk awak. Seperti biasa, saya takkan baca untuk awak di dalam tutorial ni. Saya nak awak sendiri baca. Kita nak perhatikan kat bawah ni. Okey, saya nak draw kat bawah ni. Menyenaraikan kata nama. Yang ni kita nak baca sekarang ni. Tata bahasa. Kata nama berdasarkan teks dan gambar di atas. Apa? Sekarang ni, apa maksud kata nama? Okey. Kata nama ada dua. Kata nama am. Okay, saya tulis kat sini kot. Boleh tulis kat sini. Okey. Sini ya. Kata nama am. Allah, tak tulis-tulis pula. Padam balik. Saya tulis dekat conteng dekat dinding ni kot. Sini lebih cantik dinding. Okey. Kata nama am dan kata nama khas. Dua-duanya kata nama. Tengok saya dah conteng untuk yang lepas. Clear canvas. Okey. Kata nama saya tulis kat sini. Kata nama terbahagi kepada dua. Okey, saya bagikan dua. Saya tulis perkataan ringkas je. Saya harap awak faham. Satu am, satu khas. Okey. Macam mana kita nak tahu kata nama am dan kata nama khas? Okey. Am tu masuk apa? Am tu masuk umum. Khas tu masuk apa? Khas tu istimewa untuk dia atau spesifik, khusus. Okey. Biasanya yang paling mudah nak kenal kata nama khas ialah huruf besar. Okey. Permulaan huruf besar. Bukan permulaan ayat. Permulaan kata nama tu huruf besar. Contohnya, okey. Sekarang saya nak bagi tahu satu contoh. Harimau. Kalau saya tulis huruf besar macam ni. Padam ni. Ni bukan padam pula. Tulisan ni tak cantik sebab kalau saya tulis guna ni, awak tak nampak nanti. Dia kecil. So saya terpaksa tulis guna ni supaya besar. Okey. Saya tulis khas huruf besar. Saya tulis huruf besar dulu. Harimau. Okey. Harimau. Okey. Harimau ni kata nama khas ke kata nama am? Okey. Tadi saya kata nama khas huruf besar. Sekarang harimau ada huruf besar. Kata nama khas ke kata nama am? Kata nama am. Ini huruf besar sebab dia permulaan ayat. Tapi kalau dia di tengah-tengah ayat, dia akan jadi, katalah, ayat dia berbunyi, emak ada membela seekor harimau. Emak meletakkan harimau itu di dalam kandang harimau. Contohnya lah, emak awak bela harimau kan. Walaupun tak logik, saja saya nak buat supaya awak ingat. So, kandang harimau, harimau ni dieja dengan kecil. Nampak? K, kandang, apa semua. So, harimau huruf besar ni tadi ialah kerana dia di permulaan ayat.
Harimau bila ditulis kandang harimau, ladang harimau ke macam tadi Ramli kan, ladang harimaunya. So harimau itu huruf kecil. Dia am sebab macam-macam harimau ada. Tapi kalau harimau menjadi nama khas, contohnya harimau biasanya orang panggil apa? Pak belang kan? Okey, pak belang. Dia akan tulis pak belang. Pak belang. Okey. Pak belang ni nampak tak? Huruf besar. So dia akan tulis ayat dia kat depan. Saya padam ayat lain. Contoh banyak sikit. Okey, padam ayat ni. Pak belang So dia akan berbunyi harimau yang dibela oleh ibu saya diberi nama Pak Belang. So Pak Belang tu huruf P dengan huruf B besar. Jadi Pak Belang tu adalah nama khas. Maknanya spesifik untuk yang mak awak bela je nama Pak Belang. Harimau lain mungkin tak nama Pak Belang, mungkin nama Pak Belang, Pak Zibr, Pak Mamat ke, Pak Ali, Pak Abu ke, si Belang ke, macam kucing awak kan nama Comot. So kucing itu ialah nama am, Comot itu nama khas bagi kucing. Si Comot, si Belang, si Tompok. Kucing saya bernama si Tompok. Kucing huruf kecil, si Tompok tu huruf besar di permulaan perkataan. So itu beza antara kata nama am dan kata nama khas. So am tu maksudnya terbuka, tak spesifik untuk siapa-siapa. Sekolah. So satu Malaysia ada berapa ribu sekolah kan? Satu dunia ada berapa banyak sekolah. So am, tak tahu mana satu. Tapi bila sebut sekolah kebangsaan Jalan Padang Tebu, satu je kat Malaysia dia contohnya. So khas untuk dia. Okey? So itu beza kata nama am dan kata nama khas. Dekat sini dia nak kata nama am. So awak kena cari dekat mana kata nama am. Okey. Dapat beza tak? Saya bagi satu contoh je. Okey. Sekarang saya nak tanya awak. Kebun komuniti. Huruf biru tak nampak kot. Sebab dia biru sama biru kan. Okey. Kita nak belajar kata nama am ya. Kebun komuniti. Kebun komuniti nama am ke nama khas? Ingat balik tadi. Saya cakap apa? Kata nama am, kata nama khas. Yes. Kebun komuniti adalah kata nama khas. Sebab walaupun dia berada di tengah ayat, bukan di awal, tapi dia ada guna huruf besar. Ni. K. Kalau awak nak besarkan, saya besarkan untuk awak lah. Okey, K tu. So, K tu ditulis huruf besar menandakan dia khas untuk nama kebun tu, kebun komuniti. Sama juga dengan Makcik Senah. Makcik Senah. Makcik Minah. Makcik Senah pula. Makcik Minah. So, Makcik Minah tu nama apa? Nama am ke nama khas? Nama khas. Okey, bukan nama am. So, awak dah tahu nama am apa, nama khas apa. Yang dia nak ialah nama am. Bukan nama khas. So, saya nak awak cari apakah nama am yang, gambar laju. Yang terdapat di dalam petikan ini. Biru dan coklat ni. Dia dua petikan. Okey, petikan 1, petikan 2. Apa nama am? Sekali lagi saya ulang. Nama am. Ingat balik. Kalau lupa, awak boleh belakangkan balik video ni atau undur balik video ni, dengar. Saya terang. Apa maksud nama am? Apa beza nama am dan nama khas? So, awak kena cari. Saya nak awak cari, tak banyak. 3 nama am dekat biru ni, dekat kawasan biru. Dan 3 nama am dekat kawasan coklat ni. Ada 2 petikan kan? 2. Buat dalam mana? Buat dalam words. Okey. Macam mana nak buat? Senang saja. Saya tunjukkan lagi sekali. Okey. Sebab ini cuti sekolah, so mungkin awak ada banyak masa. So, lama sikit saya terang kat awak. Okey. Awak kena buat jadual juga. Okey. Caranya adalah pergi dekat insert, masukkan jadual. Yang lepas pun dah buat jadual kan? So, sekarang saya ulang je. Buatkan 2 kolom dan 5 row. So, 2 kolom, 5 row. So, saya ni, atas ni tajuk petikan. Petikan 1. Yang kedua, petikan 2. Okey. Tajuk dekat atas, jangan lupa tulis. Tajuk, tarik bawah sikit, banyak tulis tajuk. Okey. Tajuk, kata, nama, am. Nama tak payah tulis sebab awak akan hantar dalam GC, nama awak dah ada. So,
So tulislah kat sini 1. Ada 5. 1, 2, 3, 4. Okey, tambah satu lagi. Sebab saya nak 5 kan. Tambah satu lagi dekat insert row below. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Petikan 1, apa kata nama am yang awak jumpa? Petikan 2, apa kata nama am yang awak jumpa? Dah siap, hantar dalam GC kelas awak. Okey, bagi yang bukan kelas murid saya, hantarlah kepada guru kelas masing-masing kata nama am. Okey. So, faham? So, jumpa lagi. Selamat bercuti, jaga diri. Doakan saya sihat. Saya doakan anda semua sihat. Bye-bye. Assalamualaikum.